Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Apa khabar semua anak-anak? Cikgu doakan agar semua masih bersemangat dan juga diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi untuk hari ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya, Cikgu Fafau, dalam kelas pembelajaran geografi tingkatan 2 secara alamaya ataupun secara online. Dan sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang like. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini dari channel saya, Cikgu Fafau Channel. Okey, baik. Terima kasih kerana masih setia bersama saya untuk kelas kita pada hari ini. Dan untuk makluman semua, untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk 3, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Dan untuk minggu ini, kita akan terus fokus kepada subtopik peredaran bumi. Yang mana minggu lepas kita dah cover pergerakan bumi dan juga putaran bumi. Dan untuk minggu ini, kita akan belajar tentang peredaran bumi. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada minggu ini, saya rasa elok kita imbas kembali apa yang telah kita belajar semasa PDPR pada minggu lepas. Okey, jadi pada minggu lepas kita telah belajar yang pertama sekali, apakah dua cara pergerakan bumi. Dan yang kedua, kita juga telah belajar apakah ciri-ciri putaran bumi. Dan yang ketiga, kita juga telah belajar apakah kesan putaran bumi. Jadi untuk hari ini kita imbas balik sedikit tentang pembelajaran kita pada minggu lepas. Okay, jadi ini adalah dua cara pergerakan bumi. Kalau awak lihat, di tengah-tengah itu ialah matahari, dan di sekeliling matahari itu ialah orbit laluan ataupun orbit kepada bumi. Okey, jadi saya hanya buat orbit untuk bumi untuk mudah kita faham tentang pergerakan ataupun dua cara pergerakan bumi. Yang pertama, pergerakan bumi yang pertama ialah putaran bumi. Okey, kalau awak lihat pada gambar rajah, bumi sedang berputar. Okey, melawan arah jam, berputar arah lawan jam. Okey, dari barat ke timur. Okey, dan mengambil masa selama 24 jam. Jadi dia akan berputar di paksinya. Okey, ini maksudnya putaran bumi. Okey, ini pergerakan yang pertama. Jadi sekarang ni kita lihat apa pergerakan yang kedua. Pergerakan yang kedua ialah sambil bumi berputar ini, sambil dia berputar, dia akan beredar, mengelilingi matahari. Ini kita panggil dia peredaran bumi. Jadi kita ada dua pergerakan. Yang pertama ialah putaran bumi, bumi berputar pada paksinya. Dan yang kedua, pergerakan bumi yang kedua ialah peredaran bumi, iaitu sambil bumi berputar, bumi beredar mengelilingi matahari. Okey? Jadi kita teruskan. Kita lihat apa lagi yang kita dah belajar. Kita lihat ciri-ciri putaran bumi yang telah kita belajar pada minggu lepas. Ciri yang pertama, bumi berputar pada paksinya. Maksudnya dia akan berputar di tempat yang sama sahaja. Mempunyai kecondongan sudut 23,5 darjah pada satah tegak. Yang ketiga, putaran bumi adalah dari arah barat ke timur ataupun mengikut arah lawan pusingan jam. Dan yang keempat, satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Dia berputar dalam tempoh 1 jam. Jadi ini ialah 4 ciri putaran bumi yang awak perlu tahu. Kita terus tengok apa lagi yang kita telah belajar. Kesan putaran bumi. Apa kesan-kesan yang berlaku akibat putaran bumi? Kita lihat 4 kesan putaran bumi. Yang pertama ialah kejadian siang dan malam. Bila bumi berputar, ia akan terdedah kepada cahaya matahari ataupun ia tidak terdedah kepada cahaya matahari. Kalau kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari, jadi kawasan tersebut akan mengalami waktu siang. Manakala kawasan yang sebaliknya,
iaitu kawasan yang tidak terdedah kepada cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Okey, kesan yang kedua, perbezaan waktu tempatan. Okey, maksudnya ialah kedudukan semua negara bukan di tempat yang sama. Okey, jadi mungkin kita dekat sini di Malaysia sekarang ni pukul 9. Okey, mungkin dekat Australia bukan pukul 9 sama macam kita. Ada perbezaan waktu. Okey, seterusnya yang ketiga, pembiasan angin lazim, dan yang keempat ialah kejadian pasang surut. Air laut naik, air laut turun, okey, air laut pasang dan surut. Okey, jadi itulah antara yang telah kita belajar pada minggu lepas. Sedikit imbasan supaya kita masih keep on track. Okay, apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi, untuk hari ini, kita akan belajar tentang peredaran bumi. Okay, kalau melihat kepada gambar rajah ataupun visual yang saya telah tayangkan awal tadi, peredaran bumi ini ialah bumi beredar mengelilingi matahari, okay, dalam tempoh 1 tahun. Okey, jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang pertama, sekurang-kurangnya awak boleh menerangkan ciri-ciri peredaran bumi yang pertama. Okey, pertama kita nak belajar ciri-ciri peredaran bumi. Dan yang kedua, kita nak belajar tentang kesan peredaran bumi. Okey, ada dua benda kita nak belajar ni. Okey, jom, let's go. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ciri-ciri peredaran bumi. Ada dua ciri-ciri peredaran bumi. Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, dari barat ke timur. Okey, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah satu peredaran yang lengkap. Bumi beredar mengelilingi matahari dari satu tempat, okey, sehingga dia patah balik ke tempat yang sama. Dia mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Okey, jadi ini dua ciri peredaran bumi. Dapat semua? Okey, kalau dapat, kita pergi kepada next. Okey, seterusnya. Apa kesan-kesan peredaran bumi? Bila bumi beredar mengelilingi matahari, apa kesan yang akan berlaku? Jadi kita lihat dua kesan peredaran bumi. Yang pertama, kejadian 4 musim. Okey, kejap lagi kita akan pergi lebih lanjut. Apa ini maksudkan dengan kejadian 4 musim? Yang kedua ialah fenomena gerhana. Okey, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, cikgu, apa benda pula ni kejadian 4 musim? Musim durian ke? Musim buah? Musim banjir? Musim bercinta? Musim bergaduh? Bukan. Okey, hari ni kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan kejadian 4 musim. Dan yang kedua, fenomena gerhana. Apa benda pula ni kan? Tak tahu, first time dengar. Okey, kalau yang tertanya-tanya, stay tune, stay bersama saya. Kita akan belajar selepas ini. Baik, kita lihat perkara yang pertama. Okey, kejadian 4 musim. Apa benda ni kejadian 4 musim? Kita lihat Okey, di dunia ni, okey, kejadian 4 musim ni berlaku di kawasan beriklim sederhana. Kalau saya tanya awak, Malaysia ni ada tak, terjadi tak kejadian 4 musim? Jawapannya tidak, sebab Malaysia berada di garisan khatulistiwa. Okey, perkara ini awak dah belajar dah masa tingkatan 1 dulu. Okey, bila Malaysia berada di garisan khatulistiwa, okey, kita bukan berada di kawasan beriklim sederhana. Okey, jadi kita tidak mengalami kejadian 4 musim. So sekarang kita nak lihat apa 4 musim yang berlaku. Okey, yang pertama, okey, musim bunga. Okey, kalau pernah dengar, awak pernah dengar kan, bila musim bunga di Jepun, okey, ada bunga sakura. Memang bunganya banyak, memang cantik ya. Seterusnya lepas musim bunga, masuk musim panas. Okey, and lepas musim panas, musim luruh. Lepas musim luruh, musim sejuk. Ini yang selalu orang salah. Okey, ramai yang kata musim salji. Bukan musim salji, tetapi kita panggil dia sebagai musim sejuk. Sebab apa? Musim sejuk tidak semestinya salji. Okey, awak kena faham tu. Bukan bermaksud kalau awak kata, okay, saya nak pergi ke Amerika Syarikat, saya nak enjoy salji, saya nak pergi bulan Disember. Belum tentu awak pergi bulan 12 tu, masa musim sejuk tu, belum tentu ada salji. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak ada rezeki, tak dapatlah nak main salji. Okey, seterusnya kita tengok kejadian 4 musim.
Kejadian 4 musim ni berbeza di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Apa benda pula hemisfera utara, hemisfera selatan? Nah, saya bawa dekat awak bumi seketul. Okey, ini adalah gambar rajah bumi. Jadi saya bagi dekat awak gambar rajah bumi. Jadi macam mana kita nak tahu di mana hemisfera utara dan di mana hemisfera selatan? Okey, kita ambil satu pisau, kita belah dua. Zap, tengah. Okey, dah hilang. Satu kita belah macam buah temikai kan. Kita dapat satu dekat atas. Okey, kita dapat satu dekat bawah. Yang di bahagian atas ni ialah hemisfera utara. Okey, dan di bawah ini ialah hemisfera selatan. Jadi kita dah ada dua bahagian. Satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Okey, so dah faham apa di mana hemisfera utara dan di mana hemisfera selatan. Jadi kalau dah faham, jom kita tengok next. Okey, di kedua-dua kawasan ini, okey, 4 musim tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, contohnya, musim bunga di utara berlaku pada bulan Mac hingga Mei. Okey, manakala di selatan berlaku pada bulan September hingga bulan November. Okey, kita tengok panas hemisfera utara Jun hingga Ogos, manakala di hemisfera selatan Disember hingga Februari. Okey, seterusnya musim luruh. Okey, September hingga November, manakala di hemisfera selatan dari bulan Mac hingga bulan Mei. Dan seterusnya, akhir sekali musim yang keempat iaitu musim sejuk di utara bulan Disember hingga Februari dan di selatan bulan Jun hingga Ogos. Ataupun lebih mudah kata, kalau di hemisfera utara musim bunga, di hemisfera selatan musim luruh. Kalau di hemisfera utara musim panas, di hemisfera selatan musim sejuk. Jadi kalau di hemisfera musim utara sejuk, di hemisfera selatan musim panas. Begitulah terbalik dia. Okey, bunga dengan luruh, panas dengan sejuk. Okey, jadi sekarang kita nak tengok contoh-contoh negara yang berada di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Sebab apa saya nak bagi contoh? Sebab kadang-kadang ada soalan yang bertanya, saja dia nak uji awak, nak tengok awak tahu ke tak. Kadang-kadang macam kita ni hafal di hemisfera utara je, tiba-tiba dia bagi soalan PAM. Okey, ada pula perbandingan. Jadi time-time tu dah hafal dah, bila dalam exam blur, lepas tu nangis bagi tahu mak tak boleh jawab. Okey, okey, jadi kita tengok di hemisfera utara. Ini saya bagi contoh-contoh lah, saya tak bagi semua. Okey, contoh di hemisfera utara kita ada benua Asia, contohnya negara Jepun, Korea Selatan dan negara China. Okey, di benua Amerika Utara kita ada Kanada dan Amerika Syarikat. Okey, dan benua Eropah kita ada Perancis, Itali, Jerman, Belanda. Okey, ini contoh-contoh negara saja. Ada lagi banyak. Okey, Kang ada tanya, cikgu, yang main bola Euro tu ada Portugal, cikgu. Okey, ada England. Okey, ada macam-macam lah. Kenapa ini je ada? Ini contoh. Okey, jadi tolong faham, ini adalah contoh. Okey, sekarang ni kita tengok negara-negara di hemisfera selatan. Okey, kita ada Australia dan kita ada New Zealand. Okey, inilah contoh-contoh negara-negara yang mengalami kejadian 4 musim di kedua-dua hemisfera, iaitu hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, sekarang ni kita nak pergi lihat kepada benda yang lebih details dan juga macam agak pening sikit lah. Tetapi tolong beri perhatian, terus fokus, insya-Allah awak akan faham. Okey, peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi. Maksudnya bumi ni tidak berada tegak macam tu. Dia akan sengit sikit. Okey, condong sikit. Okey, sebanyak 23.1/2 darjah. Okey, menyebabkan kedudukan matahari tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. So maksudnya, ada kawasan yang kadang-kadang mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam. Ada kawasan yang mengalami waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Ada juga kawasan yang 24 jamnya waktu malam. Ada pula kawasan yang 24 jamnya waktu siang. Macam mana? Mati tu kalau nak puasa kan 24 jam. Tak tahu bila masa nak sahur, bila masa nak buka puasa kan. Tapi itu adalah orang-orang yang lebih arif, okey, untuk mengendalikannya.
Okey, sekarang kita tengok huraian lebih terperinci. Yang pertama, equinox musim bunga. Okey, pada 21 Mac. Okey, apa yang berlaku ketika ini ialah yang pertama, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Okey, matahari tegak. Okey, matahari tengah hari ni tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Okey, pada masa ini di hemisfera utara mengalami musim bunga. Okey, manakala di hemisfera selatan mengalami musim luruh. Okey, utara bunga, selatan luruh. Hampir ke semua kawasan di permukaan bumi mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Maksudnya sehari ada 24 jam. Okey, bermaksud lebih kurang sama, 12 jam siang dan 12 jam malam. Okey, mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Okey, faham? So kita pergi yang kedua. Yang kedua, pada 21 Jun, okey, solstice musim panas. Masa ni dah mula dah musim panas, ataupun kalau Negeri Sembilan cakap dah panas dah ni, musim panas ni. Okey, yang pertama kita tengok huraian dia. Yang pertama, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. Okey, 23.1/2 darjah utara. Kalau tadi bunga, dia masih di atas garisan khatulistiwa. Okey, bila masuk musim panas, dia dah matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. Dia dah bergerak ke garisan sartan. Okey, semasa ini di hemisfera utara mengalami musim panas. Okey, dan di hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Okey, kawasan di hemisfera utara mengalami waktu siang yang lebih panjang, okey, berbanding dengan waktu malam. Okey, maksudnya di bahagian hemisfera utara, siang dia lebih lama berbanding malam. Okey, contohnya pada tahun 2007, okey, saya terlibat dengan program pertukaran pelajar. Okey, masa saya belajar di UM tu, okey, semasa saya pergi ke sana, kebetulan saya pergi ke sana pada musim panas. Memang panas gila lah. Okey, dan ketika itu siang dia bermula awal. Okey, kalau tak salah saya pukul 5 lebih tu dah mula siang dah. Okey, dah mula siang. Dan malam dia seperti biasa, dalam pukul 7 lebih tu dah maghrib. Okey, so maksudnya siang tu bermula awal. So siang tu lebih panjang berbanding malam. Jadi kawasan di hemisfera selatan pula pada waktu malamnya lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Okey, berbeza dengan hemisfera utara tadi. Okey, ini yang lebih menarik. Di kutub utara, okey, siapa yang nak tinggal, nak rasa 24 jam siang ni, awak boleh berada di kutub utara. Okey, sebab di kutub utara pada solstice musim panas dia akan mengalami 24 jam waktu siang. Okey, tetapi di kutub selatan, okey, dia pula mengalami 24 jam waktu malam. Okey, iaitu daripada bulan Mei sehingga Oktober. Masa tu dekat situ dia gelap lah, bulan malam lah kan. Best lah, tidur je kerja. Maksudnya kalau dekat sana, dekat kutub selatan tu buat PDPR waktu ni, tidur je lah, tak payah cikgu dah malam, tak payah lah buat kelas lah apa kan. Macam-macam lah idea dia datang. Okey, seterusnya, selepas habis solstice musim panas, kita terus ke equinox musim luruh. Okey, pada 23 September. Okey, pada ketika ini matahari tengah hari kembali tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa, sama seperti equinox musim bunga. Okey, equinox musim luruh, matahari tengah hari ini kembali tegak, okey, di atas kepala di garisan khatulistiwa. Okey, masa ini hemisfera utara mengalami musim luruh, manakala di hemisfera selatan mengalami musim bunga. Dan sama juga seperti musim bunga tadi, hampir semua kawasan di permukaan bumi ini mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang, 12 jam siang, 12 jam malam. Okey, dah habis musim luruh, last sekali kita pergi ke musim sejuk. Okey, pada 22 Disember. Okey, pada musim solstice musim sejuk ni, okey, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan jadi. Jadi dia bergerak pula, okey, berada di atas kepala di garisan jadi. Okey, pada masa ini hemisfera utara mengalami musim sejuk,
dan hemisfera selatan mengalami musim panas. Okey, berbeza, dia terbalik. Okey, dia terbalik. Itu yang saya kata awal tadi. Okey, bunga dengan luruh, dia terbalik dua tu. Sejuk dengan panas, dua ni pula terbalik. Okey. Waktu siang di kawasan hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam. Okey, ini di hemisfera selatan. Okey, tetapi di hemisfera utara lebih panjang berbanding, maksudnya waktu malam di hemisfera utara lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Ini pula saya nak bagi contoh pada tahun 2018 tu, saya kembali pergi ke Korea. Ini pula saya terlibat dengan program pertukaran guru. Okey, dekat Seoul, Korea. Lebih kurang bulan 11 gitulah, dia dah mula dah. Pagi tu macam biasa. Okay, kami dekat sana bermula sekolah pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Okay, awak dekat Malaysia ni beruntung lah. Orang kata kadang-kadang pukul tengah hari tu dah balik rumah dah kan. Di Korea, dia bermula pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Jadi saya keluar tu macam biasa, siang macam biasa. Dan saya balik pukul 4.30 tu, lebih kurang pukul 5 suku tu dah gelap, dah maghrib. Okay, dia malam tu lebih awal. Okay, jadi sebab tu dia kata, waktu malam di hemisfera utara ni lebih panjang berbanding waktu siang. Dan terbalik pula dengan musim panas tadi, semasa musim sejuk di kutub selatan mengalami 24 jam siang. Okay, manakala di kutub utara pula mengalami 24 jam malam, iaitu daripada November sehingga April. Okay, jadi kalau awak dah faham semua ni, jadi lepas ni tak ni lah, boleh lah awak faham dan awak tak boleh kena tipu lah dengan kawan-kawan. Kadang-kadang mungkin dia nak belagak, nak cerita kan, bro aku nak pergi bercuti lah bulan 12 ni, nak pergi main salji, nak pergi rasa musim sejuk. Okay, bulan 12 ni. Okay, kau nak pergi mana bro? Aku nak pergi ke New Zealand lah. Tengok, New Zealand berada di hemisfera selatan. Okay, kalau bulan 12 di hemisfera selatan, kita mengalami waktu apa? Musim apa? Musim panas. Okay, macam mana awak nak main salji musim panas? Okay, jadi awak kena tahulah perkara-perkara ni. Okay, nanti study sikit, buat latihan sikit, insyaAllah awak akan dapat lebih sikit. Okay, seterusnya kita tengok kesan yang kedua, fenomena gerhana. Okay, fenomena gerhana ni ada dua jenis. Okay, yang pertama gerhana bulan dan yang kedua ialah gerhana matahari. Okay, kita tengok satu persatu. Fenomena gerhana. Yang pertama, gerhana bulan. Apa yang dimaksudkan dengan gerhana bulan? Berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Okey. Pada ketika ini, bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Ini yang sangat penting juga, pembelajaran yang penting juga untuk awak. Kadang-kadang waktu malam kan, kita tengok, wah cantiknya bulan ni, bercahaya cantik, wah bersinar-sinar lah bulan ni. Sebenarnya, bulan ini tidak ada cahaya. Cikgu macam mana pula cikgu? Tiba-tiba bulan tak percaya, habis tu kita orang tengok malam tu, kena mata kami dibuka hijab cikgu, tiba-tiba bulan semua ada cahaya. Sebenarnya bulan ini dipantulkan oleh cahaya matahari. Okey. Jadi sekarang ni gerhana bulan berlaku apabila cahaya matahari yang terlindung, yang terpancar ke bulan tu terlindung, menyebabkan bulan ni akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan berlakunya gerhana bulan. Sebab itu bila gerhana bulan ni berlaku waktu malam, awak tengok nampak macam bulan elok kan, tetapi tiba-tiba tengah tu gelap, nampak macam ring, nampak bulat ring elok je. Keliling je ada cahaya. Sebab apa? Di tengah-tengah itu merupakan bayang-bayang bumi yang melindungi cahaya matahari untuk terpancar ke bulan. Sebab itu kita panggil dia gerhana bulan. Okey, seterusnya kita lihat gerhana matahari. Gerhana matahari ni pula macam mana? Jom kita lihat. Yang pertama, berlaku apabila kedudukan bulan menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. Ini berlaku pada waktu siang. Kita tengah siang, tengah cerah elok, tiba-tiba ada satu macam ada benda tiba-tiba lalu dekat depan matahari,
melindungi cahaya matahari dan kawasan tersebut menjadi gelap. Pernah kan tengok gerhana matahari kan? Okey. So, bulan ini melindungi cahaya matahari untuk terpancar ke bumi. Itu kita panggil dia gerhana matahari. Okey. Pada ketika ini, kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Okey. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. Sebab itu, bila berlaku gerhana matahari, ada kawasan yang dia tertutup, nampak macam bulan sabit sikit, nampak separa, nampak dekat tengah, okey. Sebab dia tak boleh, sebab bulan ni lebih kecil daripada bumi. Okey, seterusnya yang akhir sekali, gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Umbra ni ialah kawasan yang terus terlindung 100%, tak menerima langsung pancaran matahari sebab terlindung dengan bulan. Ni dekat kawasan ni kan, dekat kawasan ni. Contoh dekat sini lah, okey. Umbra dan penumbra ni. Okey. Jadi inilah huraian-huraian ataupun untuk awak lebih faham apa yang dimaksudkan dengan gerhana matahari. So kita dah belajarlah fenomena gerhana ni ada dua. Tadi gerhana bulan, yang kedua sekarang ni ialah gerhana matahari. Okey, sekarang ni itu saja. Ada soalan tak nak tanya? Mungkin ada yang confused. Okey, biasalah kadang-kadang budak kita ni, orang Malaysia ni malu nak bertanya. Bila nak tanya, cikgu saya ada soalan tapi tak jadilah. Sebab apa? Sebab nanti kawan-kawan saya gelak. Okey, awak kena faham ya, bila awak banyak bertanya, okey, awak akan bertambah ilmu. Kadang-kadang soalan yang awak nak tanya tu, kerana awak pun tak tahu. Contohnya awak angkat tangan kan. Okey, cikgu, 1 kali 1 berapa cikgu? Lepas tu member gelak, apa kau ni, kau pun tak tahu kan. Kau tahu ke 1 kali 1 berapa? Saya pun tak tahu cikgu. Kadang-kadang kawan kita pun tak tahu. Jadi jangan malu untuk bertanya, untuk awak dapatkan info-info, untuk awak belajar dengan lebih tepat. Okey, untuk awak menambah ilmu, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Kalau ada soalan apa-apa, terus je boleh hubungi saya. Okey, boleh terus WhatsApp. Okey, semasa kelas ataupun selepas kelas, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Thank you. Kita jumpa lagi untuk next class. Okey, kelas seterusnya insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk bab 4 insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home dan stay safe. Okey, bye-bye.